Menteri Kesehatan Kerajaan sementara Khairi Jamaluddin menyifatkan kerusi Parlimen Sungai Buloh adalah kawasan yang menakutkan dan tidak selamat bagi semua pemimpin Barisan Nasional BN. Sebaliknya beliau berkata kerusi Parlimen Rembau yang dimenanginya selama 3 penggal berturut-turut adalah kerusi paling selamat. Walaupun berlaku 2 kali tsunami politik kertas BN pada 2008 dan 2018, tetapi beliau tetap menang di Rembau, kata Khairi Jamaluddin. Di Selangor ini tidak ada harapan langsung untuk Barisan Nasional rampas balik negeri ini. Di Parlimen Sungai Buloh ini sudah 3 kali berturut-turut, kata KJ lagi. Tak ada siapa dari Barisan Nasional BN UMNO yang sanggup untuk datang bertanding di Selangor, sebab dikategorikan kawasan yang bahaya. Sungai Buloh dilihat sebagai kawasan yang sangat bahaya. Pada pilihan raya lalu, menang berapa undi? 26.000 majoriti undi PH, campur undi MIC, campur undi PAS, masih tak cukup untuk menang, katanya berucap pada kempen di Paya Jeras dalam Sungai Buloh malam tadi. Kenyataan beliau sekaligus bertentangan dengan apa yang dikatakan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan bahwa Sungai Buloh adalah kawasan paling selamat. Sebelum ini Muhammad mengarahkan Khairi tidak bertanding di Rembau bagi membolehkannya mengambil alih kerusi itu. Pada Selasa 3 November yang lepas, Muhammad menakis dakwaan bahwa tindakan parti meletakkan Khairi di Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 sebagai langkah membunuh karier politik Khairi Jamaluddin. Muhammad berkata dakwaan itu adalah tidak benar dengan mengambil kira kerusi Sungai Buloh mengandungi jumlah pengundi Melayu yang mencecah 70% dan kerusi itu adalah amat selamat. Itu kata Tokmat. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu yang paling hangat pada kali ini berkaitan dengan siapa Perdana Menteri Barisan Nasional kamu sudah dapat teka dan kita sudah jangka selepas PRU 15 nanti. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu lagi keputusan Zahid Hamidi yang memang tidak kita jangka walaupun sudah diberitahu sebelum ini. Sebelum ini kita sudah dikabarkan menurut Zahid Hamidi yang akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 untuk Barisan Nasional ialah Ismail Sabri Yaakob. Tetapi dengan jawapan terkini daripada Zahid Hamidi ini, kita dapati ianya seakan-akan tinggal menjadi janji-janji sahaja. Hal ini apabila sepanjang kempen ini berlangsung baru dua gabungan parti politik yang telah mengesahkan siapa Perdana Menteri mereka selepas PRU 15. Di Perikatan Nasional telah disahkan bahwa Muhyiddin Yassin sah akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Manakala di Pakatan Harapan pula juga telah pun memberitahu bahwa yang akan menjadi Perdana Menteri adalah confirm adalah Anwar Ibrahim. Namun di Barisan Nasional belum kedengaran langsung daripada kempen hari pertama sehingga kempen hari kedua siapa yang akan menjadi Perdana Menteri mereka. Cuma saja Ismail Sabri Yaakob masih kekal sebagai poster boy. Namun apa yang didedahkan oleh Zahid Hamidi yang terkini ini sudah dapat memberikan petunjuk isyarat siapa bakal jadi Perdana Menteri. Adakah Ismail Sabri Yaakob ataupun beliau? Jadi aku tak nak cakap siapa yang akan jadi, tapi berdasarkan pengakuan Zahid Hamidi ini, Anda tentukan sendiri siapa yang akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15. Ini semua apabila Zahid Hamidi kata, kuasa pilih Perdana Menteri adalah atas budi bicara agung. Zahid ulas siapa bakal menjadi Perdana Menteri. Nah kan, kamu pikir sendirilah apa yang terjadi, yang boleh terjadi selepas PRU 15. Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, sama ada Ismail Sabri atau sebaliknya. Menurut Zahid Hamidi, kuasa memilih untuk mana-mana individu menjadi Perdana Menteri terletak kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong, kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Presiden UMNO itu berkata, isu berhubung siapa yang akan menjadi Perdana Menteri yang ke-10 selepas PRU 15 bukan hanya terletak kepada mana-mana parti politik, kerana ia juga bergantung kepada budi bicara agung yang dirasainya mempunyai majoriti untuk dilantik menjawat jawatan Perdana Menteri tersebut. Menurut Zahid Hamidi, saya bukan Perdana Menteri buat masa ini, walaupun saya kini Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional BN. Jadi dalam keadaan ini, sudah beberapa lama kita diterajui oleh seorang Perdana Menteri dari UMNO, katanya. Jadi isu ini tidak harus dibincangkan kerana proses memilih Perdana Menteri bukan sahaja terletak di tangan mana-mana parti politik, tetapi juga agung, kata Zahid Hamidi. Kita mesti menghormati budi bicara mutlak agung berdasarkan Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 43, kata Zahid dipetik dari Mail semasa sidang media di Bagan Datuk hari ini. Bagaimanapun, Zahid berkata sama ada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kekal menjadi Perdana Menteri atau tidak, bukan isu memandangkan posternya digunakan sebagai bahan kempen utama PRU 15 kali ini. Kita boleh lihat poster dan papan iklan beliau, iaitu Ismail Sabri, di mana-mana termasuk di Bagan Datuk, kata Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Zahid juga tidak menolak kemungkinan kerjasama dengan BN dan pemimpin atau gabungan parti politik lain demi memastikan kestabilan selepas PRU 15. Pengurusi Barisan Nasional itu berkata, kemungkinan kerjasama yang akan hanya diputuskan selepas PRU 15 nanti tidak hanya berkisar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata, sebaliknya bersama pemimpin politik lain. Kenapa kami hanya perlu bekerjasama dengan Anwar Ibrahim sahaja, kata Zahid Hamidi. Kita juga boleh bekerjasama dengan pemimpin politik lain, katanya lagi. Zahid berpandangan, biarkan kami melintasi jambatan terlebih dahulu pada 19 November nanti, dan kita akan membincangkan hal itu kemudian. Sama ada kita akan membentuk kerajaan, kami sendiri atau kami kena bekerjasama dengan gabungan parti politik lain, katanya lagi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kemungkinan BN bakal bekerjasama dengan Anwar yang juga Presiden PKR merangkap pengerusi Pakatan Harapan PH untuk membentuk sebuah kerajaan selepas PRU 15. Terdahulu, tular di media sosial poster memaparkan gabungan wajah Zahid dan Anwar yang menggelarkan kerjasama itu sebagai jajaran baharu politik negara. Saudara-saudara, selain daripada isu yang paling menarik ini, yaitu tentang pemilihan Perdana Menteri, isu yang menarik dalam sisipan kali ini juga ialah apabila Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa Sungai Buloh bukan parlimen yang selamat. Aku simpati dengan Khairi Jamaluddin kerana sebenarnya kalau beliau terus bertanding di Parlimen Rembau, boleh kata beliau sudah sah menang di kawasan tersebut kerana beliau terkenal dan juga merupakan pemegang pemangku kepada kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, kelihatan Khairi Jamaluddin telah dihantar ke tempat yang aku rasa hampir mustahil beliau boleh menang kerana majoriti kemenangan PKR ataupun parti pembangkang Pakatan Harapan di sini ialah 24,000 pada PRU yang lepas. Bagaimana Khairi baru dapat mencuri 24,000 undi itu? Kalau mungkin 5,000 bolehlah kita fikirkan boleh berlaku sesuatu, tapi ini 20,000. Jadi dengan itu, adakah Khairi akan dikubur karier politiknya di Sungai Buloh? Dan apa sebenarnya rancangan sebenar pencalonan Khairi Jamaluddin di kawasan tersebut? Dan aku fikir ini satu pembaziran kerana Khairi Jamaluddin merupakan aset paling berharga untuk Barisan Nasional bagi masa depan mereka mendapatkan Perdana Menteri yang baru.